Soalan itu menjurus kepada hubungan antara UMNO, PAS dan juga Bersatu. Saya lihat hubungan ini sebenarnya ketika ini ataupun apabila pembentukan Perikatan Nasional itu bersifat kepentingan politik mereka untuk mendapatkan kuasa dengan anggapan bahawa hubungan itu boleh berkekalan. Sebab di atas kertas, Saudara Lam, kita tahu demografi pengundi di negara kita ini majoritinya adalah Melayu. Jadi secara logiknya nampak bahawa mereka akan mendominasikan. Tetapi kita kena ingat, pengundi yang datang walaupun mungkin dari segi bangsanya kita boleh ada Melayu, Cina, India, tapi saya percaya bahawa tidak kira bangsa, kaum ataupun agama, kita juga ada perspektif nilai yang tersendiri. Nilai dalam soal sudut ekonomi, nilai dari segi sudut sosial. Jadi sebenarnya anggapan bahawa kaum Melayu itu hanya satu kelompok yang hanya akan mengikut politik Melayu itu tidak benar. Yang menjadi perkara yang agak jelas ketika ini, sedangkan kalau dikumpulkan kekuatan itu nampak mereka kuat, tetapi bila kita soal mendapatkan sokongan undi Melayu pula, mereka terpaksa bersaing sesama sendiri. In that case, they have to fight the same battlefield dalam keadaan mereka itu tidak ada tarikan di kalangan pengundi bukan Melayu. Jadi pertembungan yang secara berdepan, maksudnya UMNO terpaksa bertanding di kerusi yang mana PAS juga mahu bertanding. Dan di kerusi itu jugalah Bersatu hendak bertanding. Jadi secara logik bila nak masuk pilihan raya pula, walaupun awalnya nampak bila digabungkan itu boleh membentuk ataupun mendapatkan sokongan Melayu, tetapi Melayu mana ataupun parti mana yang perlu mendominasi. Jadi bila soal siapa yang patut terkehadapan, siapa yang patut mendominasi antara ketiga-tiga parti tersebut, pertembungan itu tidak dapat dielakkan. Jadi bacaan saya, Saudara Lam, saya lihat hubungan politik mereka ini adalah bersifat sementara, bersifat kepentingan politik untuk mendapatkan kuasa sekarang, tapi soal kelangsungan hubungan itu saya tak nampak masa depan. Saya rasa masuk pilihan raya akan datang, mereka akan bertembung sesama sendiri sebab masing-masing merasakan perlu mendominasi politik kaum Melayu. Kalau kita lihat di sudut mereka, betul pembentukan gabungan itu terlalu berperingkat. Ada barisan nasional, ada perikatan nasional, ada muafakat nasional. Sedangkan komposisi di dalam ketiga-tiga gabungan itu ada parti yang ada parti yang tidak ada. Walhal kesemua itu adalah kalangan mereka juga. Jadi yang saya lihat bahawa apabila mereka tidak ada kekuatan dari segi sokongan di luar, manakala di kalangan mereka itu macam saya sebut di awal tadi bertembung sesama sendiri siapa yang patut dominasi dan sebagainya, maka hakikatnya kekuatan itu akan berbalik kepada kekuatan parti mereka. Berbeza dengan Pakatan Harapan. Sebab itu kita menekankan bahawa Pakatan Harapan ini ketika ini terdiri daripada 3 gabungan. Parti Keadilan, Parti DAP dan juga Parti Amanah. Jadi apabila gabungan ketiga-tiga parti ini terpaksa menerima walaupun tidak rela, walaupun semua rakyat sebenarnya merasakan agak marah apabila berlaku langkah syaratan. Tetapi kita pula masih memilih untuk mengekalkan prinsip bersama ini. Jadi walaupun melalui era yang sangat sukar, setahun lebih dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, krisis politik, krisis demokrasi, tapi Pakatan Harapan masih kekal sebagai satu gabungan yang mana sebenarnya gabungan antara ahli parlimen yang paling ramai. Sebab di peringkat mereka, kalau lihat itu hubungan itu bila ada 3 peringkat, muafakat, perikatan dan barisan ini, kita tahu bahawa kedudukan itu sangat rapuh. Jadi melihat
potensi ataupun langkah ke masa hadapan, memang apabila terungkainya kekalahan Barisan Nasional, dominasi untuk satu politik, satu parti iaitu Big Brother yang cuba mengawal demokrasi negara ini tidak lagi menjadi satu kaedah lagi. Maksudnya apabila ruang demokrasi ini semakin diluaskan, maka perlu dilihat bagaimana untuk Pakatan Harapan ini kalau masuk pilihan raya untuk mendapatkan balik majoriti mudah. Tetapi bagi saya, walaupun dalam keadaan kita ketika ini adalah sebagai pembangkang, Pakatan Harapan merupakan gabungan yang terkuat, yang terbesar. Jadi kita dapat menyuarakan pandangan, cuma bila kita tahu bahawa kekuatan ini ada, Parlimen pula disekat untuk bersuara. Jadi inilah masalahnya apabila setengah kelompok yang ingin berkuasa ketika ini meletakkan kepentingan kuasa itu melebihi kepentingan rakyat, kepentingan demokrasi. Jadi nak tak nak krisis politik ni akan terus berpanjangan. Cuma harapan saya supaya Pakatan Harapan ni kekal utuh. Kalau ada mana-mana yang ingin bersama ataupun ingin membentuk kekuatan yang baru dan sebagainya, bagi saya prinsip ataupun perjuangan Pakatan Harapan, perjuangan keadilan itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Maksudnya jajaran baharu politik ini ada kemungkinan berlaku, tapi setakat ini kami tak tahu apakah format dia, apakah kerangka dia. Bolehkah saya simpulkan sebegini ataupun kesimpulan ini tidak betul, kurang tepat? Sebab saya rasa dalam keadaan ketika ini, jika hendak membentuk kerajaan, kita dah ada kerajaan yang kita tahu, Kerajaan Perikatan Nasional, yang sehingga kini sejak Parlimen lepas tidak berani memanggil undi tidak percaya ataupun undi percaya, iaitu untuk mengesahkan kedudukan Perdana Menteri. Jadi sementara kita tahu keabsahan Perdana Menteri itu dipertikaikan, kita juga terpaksa menghormati proses demokrasi dan juga raja berperlembagaan. Jadi nak tak nak kita terikat dengan peringkat undang-undang ini supaya walau apa-apa pun berlaku, dua konsep ini kita tidak tinggalkan. Jadi kalau saudara Ram tanya adakah jajaran ini telah terbentuk, apakah mekanisme apa yang akan berlaku, jujurnya saya lihat perkara ini terlalu banyak perbincangan yang amat memenatkan, amat memeningkan, kerana Pakatan Harapan akan terus mempertahankan prinsip pandangan, kalau saya sendiri daripada keadilan, soal reformasi. Untuk kita tambah baik negara ini, kita tidak boleh tinggalkan semata-mata untuk membentuk ataupun untuk memegang kuasa. Tetapi kalau ada mereka yang sanggup menerima soal reformasi, soal untuk memperbaiki balik negara, maka kita akan bersama-sama memperbaiki keadaan inilah.